الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah, sama-sama kita mempelajari ilmu Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan tafsir surah As-Sajdah. Dan mudah-mudahan dalam bulan yang mulia ini, iaitulah bulan Rabiul Awal, bulan yang merupakan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita banyak berselawat kepada Nabi dan juga kita banyak membaca hadis-hadis Nabi dan juga mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan sekalian, kita akan mulakan pada muka surat yang pertama, iaitulah dalam muqaddimah dalam surah As-Sajdah ini, yang mana tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quranul Karim ada 114 surah. Dan yang kita pilih untuk baca permulaan ini, kita pilih untuk mentafsirkan, kita membaca kitab tafsir, iaitulah surah As-Sajdah. Kerana surah ini surah yang biasanya dibaca oleh masyarakat kita. Dan mudah-mudahan selepas habis surah Sajadah ini, kita akan berpindah kepada surah Al-Insan dan surah-surah yang lain insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, surah As-Sajdah ini namanya surah pun nama As-Sajdah dengan makna sujud. Yang mana tuan-tuan sekalian, sujud ini di antara salah satu rukun dalam semayang. Kalau tidak ada sujud, maka tidak sah semayang. Maka sujud ni satu perkara yang sangat penting. Kenapa? Dia menunjukkan ketaatan, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semayang pun kita tunduk pada Allah, sujud pada Allah. Apatah lagi luar semayang, kita kena patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita. Di Madinah Al-Munawwarah ada satu masjid yang namanya Masjid Sajdah. Kalau tuan-tuan pernah pergi buat umrah dulu, ada satu masjid, banyak masjid di Madinah ni, Masjid Taubah, Masjid Al-Istijabah, selain daripada Masjid Nabawi, Masjid Syajarah, Masjid Mustarih, banyak masjid. Salah satunya Masjid Abu Dzar Al-Ghifari
radhiyallahu taala anhu. Yang mana Masjid Abu Dzar ini dipanggil juga dengan nama Masjid Sajadah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab satu hari Nabi SAW bila sampai tempat ni, Nabi sujud sangat lama. Nabi sujud lama sangat Nabi sujud, sampai seorang sahabat yang namanya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, dia rasa sedih. Kenapa? Kerana diingat Nabi SAW telah meninggal dunia. Lamanya Nabi sujud, tuan-tuan sekalian. Dia ingat Allah Ta'ala telah cabut nyawa Nabi SAW sebab Nabi lama sangat sujud. Lama sungguh Nabi sujud, tuan-tuan sekalian. Maka bila mana Nabi bangun, maka Nabi mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, Nabi kata, inna Jibril alaihi salam atani fabasyarani. Tadi aku sujud sebab apa? Nabi kata Jibril datang jumpa aku. Malaikat Jibril datang jumpa aku dan diberitahu kepada aku satu berita gembira. Faqala, maka Jibril kata, inna Allah azza wa jal yaqulu, Allah Ta'ala mengatakan, man salla alaika sallaitu alaihi. Barang siapa yang selawat kepada kamu wahai Muhammad, aku akan berselawat kepada dia. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Barang siapa yang memberi salam kepada kamu wahai Muhammad, aku akan memberi salam kepadanya. Jadi tuan-tuan sekalian, bayangkan, barang siapa yang berselawat pada Nabi SAW, Allah Ta'ala akan selawat kepada dia. Kan? Yang kita baca selalu dalam tiap-tiap kali semayang Jumaat, khatib baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nak suruh kita ni perbanyakkan selawat kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan bayang, Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala perintahkan malaikat semua untuk sujud pada Nabi Adam. Malaikat Iblis seorang saja yang sombong. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala selawat pada dia. Allah Ta'ala memberikan rahmat. Ini dia. Malaikat pun berselawat pada Nabi. Dan orang-orang yang beriman pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah bila mana Jibril bagi tahu benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sujud syukur. Nabi sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ambil peluanglah sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh selawat sikit tuan-tuan sekalian? Insya-Allah. Kita selawat ringkas jelah. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Jadi teman-teman sekalian, banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ubay, tuan-tuan sekalian, satu hari Nabi bagi tahu pada dia, Allah Taala sebut nama dia. Wahai ya Ubay, Allah Taala sebut nama kamu wahai Ubay. Ubay ibn Ka'ab ni sahabat Nabi. Kalau Ubay ibn Khalaf, ni jahat. Jangan tukar pula Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf ni Nabi, salah satu-satunya manusia yang mati di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina ni dia. Jadi tuan-tuan sekalian, Ubay ibn Ka'ab ni Allah Ta'ala sebut nama dia. Betapa gembiranya Sayyidina Ubay ibn Ka'ab.
Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, suruh Nabi ajarkan Quran kepada Ubay ibn Ka'ab. Kalau kita tuan-tuan sekalian, kalau Tok Guru sebut nama kita, Ustaz sebut nama kita, salam tak apa dah. Allah Rabbi. Tenang rasa tuan-tuan sekalian. Gembira rasa. Bayangkan Allah Ta'ala yang sebut nama Ubay ibn Ka'ab. Satu hari Ubay ibn Ka'ab, tuan-tuan sekalian, ditanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, betapa banyak mana yang aku kena selawat pada kamu ya Rasulullah?" Maka kata Ubay ibn Ka'ab, "Ar-rubu', 1/4 ya Rasulullah." Kalau kata 1/4 daripada satu hari, berapa jam tuan-tuan sekalian? 1/4 daripada 24 jam berapa? 8 jam. 6 jam. 6 jam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, "In zitta fahuwa khair." Kalau kamu tambah lebih baik. "In zitta fahuwa khair," Nabi kata. Maka Ubay kata, "Ya Rasulullah, an-nisf, 1/2." Nabi kata, "In zitta fahuwa khair." Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Allahu Rabbi. Maka Ubay kata, 2/3 ya Rasulullah, as-thuluth. Nabi kata, "In zitta fahuwa khair." Maka Ubay bin Ka'ab kata, "Ya Rasulullah, aku jadikan keseluruh doa aku ini untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah." Maka Nabi berkata pada Ubay, "Engkau akan dihilangkan kemurungan dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia," tuan-tuan sekalian. Jadi bayangkan banyak mana Sayyidina Ubay berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak mana tuan-tuan sekalian selawat pada Nabi? Ada sampai setengah jam selawat. Sekali ya, sembahyang Jumaat je kan, masa sembahyang Jumaat je tuan-tuan sekalian. Jadi banyakkan selawat pada Nabi. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab orang yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang ni akan dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata, satu hari Aisyah tengah menjahit di rumah dia, tiba-tiba terpadam api pelita. Lalu Nabi masuk dalam rumah tadi, dan tuan-tuan pun tahu, kita baca kitab Syama'il Muhammadi, Nabi ni kal qamari kal badri. Nabi ni ibarat muka Nabi, wajah Nabi ibarat macam bulan purnama yang sedang mengambang penuh tuan-tuan sekalian. Begitu berseri-serinya wajah Nabi. Bayangkan bercahayanya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangi rumah tu. Menerangi rumah, terang menerang rumah tu. Sebab apa? Cahaya daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Samurah ibn Jundub satu hari pada waktu malam, dia pun tengok malam tu gelap tuan-tuan sekalian, yang ada bulan purnama dia. Dia pun tengok bulan, dia tengok Nabi, dia tengok bulan, dia tengok Nabi. Nabi dengan memakai pakaian merah, dan wajah Nabi bercahaya. Maka Samurah ibn Jundub mengatakan, "Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama ini." Subhanallah. Jadi tuan-tuan bayang, orang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata siapa yang banyak baca hadis Nabi, Allah akan terangkan wajah dia. Terangkan wajah dia berseri-seri, muka dia. Bayangkan, itu kalau orang baca hadis, ni orang yang mengeluarkan hadis, orang yang bercakap itu Rasulullah sendiri. Bayangkan bercahayanya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mocik-mocik tak payah beli dah lepas ni produk-produk DK ke apa. Padang baca hadis je. Bersinar wajah insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, nak cerita bagaimana Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang tidak melihat kamu ya Rasulullah?" Dalam keadaan Nabi ni cahaya, wajah Nabi bercahaya, kulit Nabi bercahaya. Maka Nabi kata, ada. Orang yang tak melihat aku ialah orang yang tak berselawat pada aku, tuan-tuan sekalian. Al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang kedekut, orang yang bakhil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sebut nama Nabi, dia tak berselawat pada Nabi. Ini dia. Dia mari nama Nabi, dia buat relax. Ada ingat nama macam nama dia juga. Padahal nama Nabi ni, bila sebut nama Nabi, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
banyakkanlah selawat, kita akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat-sahabat yang lain pun samalah tuan-tuan sekalian. Antaranya Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian, bila mana dapat kunci Baitul Maqdis, orang Islam yang dapat membebaskan kota Palestin, antaranya Sayyidina Umar dan yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Ni dua orang ni. Bila mana Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian dapat membebaskan Palestin, Al-Quds, daripada orang-orang Yahudi, orang Nasrani, lalu bila mana Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian, dia sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tahu berapa lama dia sujud syukur? Sampai esok pagi tuan-tuan sekalian. Lamanya sujud syukur. Sebab itulah kita ni tuan-tuan sekalian, antara benda yang payah kita nak buat sebenarnya syukur pada Allah. Kalau dalam cabang iman tu ada 70 cabang, kata ulama Imam Baihaqi dalam kitab dia Sya'bul Iman, bersyukur pada Allah ni cabang yang ke-30 lebih. Mana apa susah tuan-tuan sekalian, bukan senang nak syukur pada Allah Ta'ala ni. Kadang-kadang kita boleh nikmat Allah Ta'ala beri, kita tak sujud syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak berterima kasih pada Allah Ta'ala. Kan? Banyak nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, tengok bagaimana Sayyidina Umar bila mana dapat membebaskan kota Palestin, dia sujud pada Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur. Jadi tuan-tuan sekalian, mukaddimah surah ini merupakan surah yang ke-32 dalam Al-Quran. Jadi susunan surah dalam Quran ni tuan-tuan sekalian, adakah susunan ni sahabat yang buat ataupun benda ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Kan? Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Susunan itu tuan-tuan sekalian, adakah para sahabat yang buat ataupun Nabi yang suruh tulis macam tu? Jawapan ni tuan-tuan sekalian, kita kena faham dua benda. Yang pertama yang dipanggil sebagai tauqifi. Tauqifi ni apa? Tauqifi ni arahan daripada syarak. Ni tauqifi. Mana apa? Arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada syarak. Allah Taala suruh sekian. Bagi tahu. Yang kedua taufiqi. Taufiqi ni apa? Ijtihad. Ijtihad Nabi ataupun ijtihad para sahabat dipanggil apa? Taufiqi. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi pun begitu juga. Dia ada yang tauqifi, ada yang taufiqi. Ada yang hadis Nabi, ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang daripada arahan daripada syarak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Quran ni tuan-tuan sekalian, benda ni tauqifi. Itulah arahan daripada syarak. Allah Taala bagi tahu pada Jibril, dan Jibril bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuan sekalian, Jibril alaihi salam ni, Nabi kata, anna Jibril kana yu'ariduni bil Qur'ani kulla sanah. Jibril alaihi salam, dia sentiasa datang jumpa aku, bentangkan Al-Quran setahun sekali, mesti datang. Setahun sekali, setahun ni mesti datang. Betulkan Al-Quran, cek Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, wa innahu aradani al-am al-marataini. Tapi tahun ini Nabi kata, Jibril alaihi salam datang jumpa aku 2 kali. Ni menunjukkan apa? Nabi kata, wala arahu illa hadara ajli. Aku tidak nampak melainkan semakin dekatlah ajal aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril datang bagi tahu Nabi lah, ajar Nabi sekian-sekian. Jadi Jibril Nabi bagi tahu sahabat Nabi, surah ni lepas surah ni, surah ni. Sebab itulah surah As-Sajdah tuan-tuan sekalian, surah yang ke-32 dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, surah ini termasuk di kalangan surah-surah Makkiyah, kerana kebanyakan ayat-ayatnya turun di Mekah, kecuali 5 ayat bermula dari ayat 16 hinggalah ayat 20 turun di Madinah.
Jadi tuan-tuan sekalian, surah ini yang mana surah Makkiyah. Bila kita kata surah Makkiyah, tuan-tuan sekalian, dia berbeza dengan surah Madaniyah. Surah Makkiyah ni apa dia? Surah Madaniyah ni apa dia? Kalau tuan-tuan ada yang tahu, boleh jawab, kita bagi hadiah sikit. Oh, ya dia. Kitab free, bagi kitab free tuan-tuan. Apa dia surah Makkiyah? Apa dia surah Madaniyah? Surah Makkiyah turun di Mekah, surah Madaniyah turun di Madinah. Tapi ada surah yang turun di Tabuk. Yang turun di Tabuk. Tabuk ni luar Madinah. Kita nak kata di Madinah ke Mekah tu? Ada surah diturun di Tabuk. Ada ayat Quran diturun di Badar. Yang mana Badar ni pun luar daripada Madinah. Ada ayat Quran yang turun di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni tak masuk Mekah lagi. Di sikit lagi. Mana jalan nak ke Mekah. Jadi tuan-tuan sekalian, takrif yang tepat untuk Makkiyah dan Madaniyah ni macam mana? Surah Makkiyah ni surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Ada pun surah Madaniyah, surah yang turun selepas Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu makna surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Dan tuan-tuan sekalian, kebanyakan surah Makkiyah ini dia cerita tentang bab akidah. Nak memasakkan akidah kita. Orang yang iman ragu-ragu ketika itu di Mekah, orang-orang yang baru memeluk Islam, Nabi ajar dia yang mana turunnya ayat-ayat Makkiyah nak memasakkan akidah dia pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah surah Makkiyah ni tuan-tuan sekalian banyak cerita ayat-ayat tentang akidah. Tentang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang hari kiamat. Dan di antara ciri-ciri surah Makkiyah ini, surah dia pendek-pendek je. Surah dia pendek-pendek dan juga dia ada khitab ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas tu surah Makkiyah. Ataupun ada kalla. Kalla bal rana ala qulubihim, contoh. Kalau ada kalla tu surah Makkiyah. Ada pun surah Madaniyah tuan-tuan sekalian. Surah Madaniyah ni ayat dia panjang-panjang. Panjang-panjang dan juga cerita bab hukum hakam. Cerita bab kahwin, cerita bab cerai, cerita bab bayar hutang, macam-macam lah cerita bab hukum hakam, cerita bab undang-undang Islam. Itu namanya surah Madaniyah. Jadi tuan-tuan sekalian, surah Sajadah ni surah Makkiyah. Dia cerita tentang akidah pada Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang penciptaan apa yang Allah Taala ciptakan di alam ini. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat 1 hingga ayat 15 yang mana semuanya Makkiyah kecuali kata pengarang 16 hingga 20 ini turun di Madinah. Yang mana turun selepas hijrah. Ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum. Sampailah pada ayat kuntum bihi tukadzibun. Jadi 5 ayat ni saja turun di Madinah selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh faham tu, maknanya kalau sebut surah Makkiyah, tahu dah surah macam mana. Surah Madaniyah, tahu dah surah yang macam mana. Ini ilmu tuan-tuan dalam ulumul Quran. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah ini mempunyai 30 ayat. Tak banyak macam-macam, 30 ayat aja. Boleh ngapa lepas ni dah? 30 ayat. Dan ada pendapat mengatakan 29 ayat dan pandangannya ini lemah. Jadi surah ni ada 30 ayat. Boleh hafal dah lepas ni. Ustaz mari lepas ni boleh dengar dah bacaan surah Sajadah, insya-Allah. Bukan payah 30 ayat. Kalau sehari satu ayat, kuliah sebulan sekali. Sehari satu ayat 30 hari, sebulan mari bulan depan ingat dah surah Sajadah. Insya-Allah tuan-tuan sekalian. Boleh jadi imam selalu dah. Insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian boleh hafal surah As-Sajadah. Dan yang keempat, kebanyakan ahli tafsir meriwayatkan bahawa surah As-Sajadah
turun selepas turunnya surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ayat tu. Jadi surah Sajadah ni kebanyakan ahli tafsir mengatakan dia turun selepas turunnya surah Al-Mu'minun. Jadi kenapa dinamakan As-Sajdah? Kenapa dinamakan dengan nama As-Sajdah? Yang mana As-Sajdah ni yang bermakna sujud. Surah ni nama As-Sajdah yang bermakna sujud. Kerana apa? Berdasarkan kepada kalimah sujud yang ada pada ayat yang ke-15. Kita baca, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud menandakan taat patuh dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takabur. Ini dia tuan-tuan sekalian. Ada dalam tu ayat sujadan tu. Jadi nama surah ni nama surah As-Sajdah. Jadi bila kita jumpa tuan-tuan sekalian ayat-ayat dalam Quran ini, ada ayat sajdah ini, disunatkan kita untuk sujud. Bukan surah Sajadah saja tuan-tuan sekalian, ada surah-surah lain lagi. Surah An-Namlu ada, surah An-Nahlu ada, surah Al-Alaq ada. Jadi kalau kita baca surah-surah itu tuan-tuan sekalian, dalam semayang kita boleh sujud sejadah, tak ada masalah. Bukan hanya surah Sajadah saja. Jadi bila mana dalam ayat yang ke-15 ini Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman tuan-tuan sekalian, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah, bila mana dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia akan tambah beriman, akan tambah iman dia. Ini orang beriman. Jadi orang beriman ni tuan-tuan sekalian, apabila diingatkan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka akan tersungkur sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan tasbih sambil memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka pula tidak bersikap sombong dan angkuh. Jadi tuan-tuan sekalian, yang mana orang beriman ini dia tidak sombong dan tidak angkuh. Bila dia dengar ayat-ayat Allah, dia sujud. Dia sujud, dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, sikap takabur dan sombong angkuh ini sifat yang mana menghalang kita daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh ada sikap sombong takabur ini. Orang kafir dia takabur, sombong pada Allah. Bila didengar ayat-ayat Quran, dia buat tak heran je tuan-tuan sekalian. Orang beriman bila dengar Al-Quran, dia sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samalah macam iblis. Iblis yang mana orang yang takabur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala suruh sujud pada Nabi Adam alaihi salam, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia aba, dia enggan. Wastakbar, dia takabur. Wa kana minal kafirin, termasuk orang yang kafir. Ini dia. Jadi tuan-tuan sekalian, apa makna takabur ini? Takabur ini kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Takabur ni tuan-tuan sekalian, makna apa? Batarul haq. Dia menolak kebenaran. Iblis dia menolak kebenaran, dia tak nak terima. Dia tak nak terima apa ni, bahawasanya Nabi Adam AS ini sebagai khalifah yang ada, yang Allah Ta'ala jadikan dia muka bumi ini. Tak nak terima. Dia tolak kebenaran. Iblis. Batarul haq wa ghamtun nas. Dia meremehkan orang lain. Ini orang takabur. Dia meremehkan orang lain. Dia kata apa? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, kau jadikan Adam daripada tanah.
Aku daripada api, dia daripada tanah. Dia sombong tuan-tuan sekalian. Padahal api dengan tanah ni makhluk Allah Ta'ala belaka. Nak sombong dengan Allah. Nak cerita tuan-tuan sekalian, ada orang tanya Imam Syafi'i. Dia kata, wahai Imam Syafi'i, nak tanya sikit. Apa ni, jin dijadikan daripada api. Tapi jin ni, adakah dia sakit bila kena masuk neraka? Tanya pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tuan-tuan sekalian, dia ambil tanah, dia lepor ke dia. Kena, sakit tuan-tuan sekalian. Maka dia faham, maknanya apa? Yang mana manusia ni daripada tanah. Tapi bila kena tanah yang lain, tanah tu pun sakit dah tuan-tuan sekalian. Samalah macam jin juga. Walaupun daripada api, tapi daripada api tadilah dia akan rasa sakit juga tuan-tuan sekalian. Sama je. Oleh sebab itulah dah jangan kita rasa sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tuan-tuan sekalian, Nabi ni sedaya upaya dia tutup pintu sombong. Nabi SAW, kita kena sedaya upaya lah macam Nabi juga, tutup pintu sombong, pintu takabur tuan-tuan sekalian. Bimbang, bimbang takut-takut kita jadi sombong. Nabi SAW tuan-tuan sekalian, satu hari dia bermusafir, nak pergi dalam peperangan. Sampai dia berhenti satu tempat tuan-tuan sekalian, lalu para sahabat Nabi SAW bagi tahu, ya Rasulullah, saya sembelih Rasulullah, saya sembelih. Bangun seorang, ya Rasulullah, saya bahagian masuk, ya Rasulullah, bahagian masuk. Bangun seorang lagi, ya Rasulullah, saya bahagian di bahagian ni. Maka Nabi pun bagi tahu, wa alayya jam'ul hatab, dan Nabi kata, aku akan cari kayu api. Ada sahabat tuan-tuan sekalian, dia kata, ya Rasulullah relax lah. Relax Rasulullah kan, Rasulullah relax lah, biar sahabat lah buat kerja tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi tak tuan-tuan. Nabi nak tutup, takut rasa sombong. Sampai Nabi sendiri buat kerja juga. Nabi tahu dah sahabat akan kata begitu. Sebab itulah Nabi siap-siap bagi tahu, wa alayya jam'ul hatab, aku akan himpunkan kayu api. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita sedaya upaya kena tutup pintu sombong. Kadang-kadang ialah kita ni, walaupun anak-anak kita di rumah, kita suruh macam-macam. Alo, ambil air, contoh. Angah, ambil nasi. Bini, tolong hidang. Cerita. Arwah seorang-seorang duduk relax, tuan-tuan sekalian. Nak ajar boleh ajar, tapi jadi amalan pula tuan-tuan sekalian. Bimbang. Mentang-mentanglah kita ramah, anak kita ramah, kita pun suruh belaka. Sampai nak semayang, tolong ambil wuduk. Tolong ambil wuduk. Tolong cuah apa ni? Cuah air. Tak ada dah begitu. Saya bagi contoh tuan-tuan sekalian. Tangan, basuh tangan. Basuh tangan pula. Kalau sakit lainlah cerita, ada keunsuran. Tapi jangan pula tuan-tuan sekalian, kita duk suruh orang, yang mana kalau kita suruh tadi kita buat, lain cerita. Ni kita suruh saja, kita duk buat. Bimbang apa tuan-tuan sekalian? Datang rasa takabur tadi, rasa ujub, rasa bangga diri dan sebagainya. Tengok Nabi SAW, Nabi sendiri buat kerja rumah. Mana tolong isteri-isteri Nabi SAW. Jadi balik di moci-moci, tolong bagi tahu suami-suami buat kerja rumah retek dah. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, antara yang lain apa ni yang ada sikap takabur dan sombong ni, Allah Taala cerita dalam Al-Quranul Karim tentang cerita Qarun. Cerita Qarun. Yang mana Qarun ni tuan-tuan sekalian, orang yang banyak harta, melimpah ruah harta dia. Banyak sangat harta dia tuan-tuan sekalian. Nak cerita banyaknya harta dia tadi, Al-Quran sebut dibawa kunci-kunci dia tadi tuan-tuan sekalian oleh orang-orang yang gagah-gagah perkasa. Orang-orang yang sadu-sadu tuan-tuan sekalian. Ni dia. Cak ayah tak boleh bawa kunci dia. Kunci dia berat, banyak. Ni dia kunci dia. Tuan-tuan bayang, satu kunci, satu gudang. Dan kalau banyak kunci, berapa gudang harta dia ada tuan-tuan sekalian. Banyaknya harta dia Allah Ta'ala beri. Tapi dia sombong dengan Allah. Yang mana dia kata apa? Bila orang tanya dia, Qarun, macam mana boleh jadi billionaire macam ni? Kaya macam ni? Dulu tak macam ni, orang tanya. Dia kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata, sebab ni lah, ni. Aku, ni, ilmu yang ada pada diri aku. Dia sombong tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita kadang-kadang, orang tanya, banyak BTH, banyak ni, kita kata, ni tengok otak lah bah. Kita kan.
Kan, ni strategi marketing kita kata. Memanglah strategi marketing. Cubalah tuan-tuan sekalian, kita sandarkan pada Allah Ta'ala dulu. Orang puji kita macam-macam. Kita kata apa? Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri. Buat ayat gitu tuan-tuan sekalian. Payah apa? Orang puji kita kata apa? Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri. Rezeki Allah Ta'ala beri, Alhamdulillah. Bolehlah kita kata, lepas itulah strategi marketing ke sebagainya. Tapi kita pada hari ni takut jadi sombong tuan-tuan sekalian. Kita kata apa? Ni otak ni cerdik ni. Dok kata otak dia seorang cerdik tuan-tuan sekalian. Ni dia. Sebab itulah jadi macam Qarun. Yang mana Qarun ni tuan-tuan sekalian, dia bangga diri, takabur pada Allah Ta'ala. Satu hari tuan-tuan sekalian, Qarun keluar. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar di hadapan kaum dia. Nak tunjuk pada orang ramai. Bawa perhiasan-perhiasan dia. Bawa bodyguard dia pakai baju. Baju macam mana, mewah lah. Sampai seret tanah. Ni pakaian yang diharamkan dalam Islam. Bermewah-mewah. Jadi tuan-tuan sekalian, yang mana keluar dalam keadaan nak tunjuk harta-harta dia. Maka berkatalah orang-orang yang nak dunia. Qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya. Ada orang yang nak dunia. Siang malam cari dunia, dia tengok Qarun bawa macam-macam dengan wanita-wanitanya. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Kalaulah kita jadi macam Qarun, kan sedap juga. Dia kata. Dia nak jadi macam Qarun. Allah hutunya jadi macam Qarun, banyak pitih. Ni tuan-tuan sekalian. Orang-orang yang nak harta dia tengok gitulah. Allah sedapnya jadi macam Qarun. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Innahu ladzu hadzin azim. Lepas tu dia kata apa? Qarun kata, orang innahu ladzu hadzin azim. Orang ni kata, untunglah jadi Qarun, boleh harta. Lepas tu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala uji Qarun, yang mana Qarun ini fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun dengan rumah-rumah dia sekali dalam tanah. Itu je tuan-tuan sekalian. Tak cakap banyak. Tenggelam dalam tanah. Harta-harta dia tadi masuk dalam tanah. Sekali dengan Qarun masuk dalam tanah tuan-tuan sekalian. Tak ada apa. Lalulah orang-orang yang semalam yang kata tadi tu, untuk jadi macam Qarun, akhir sekali dia jadi macam orang surah juga. Baru dia tahu. Rezeki ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia cakap gitu. Rezeki ni datang daripada Allah, bukan datang daripada Qarun. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fadilat surah As-Sajdah tuan-tuan sekalian, yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa membacanya di dalam sembahyang subuh pada hari Jumaat. Nabi baca sama daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahri, rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi Nabi tiap-tiap Jumaat, subuh Jumaat, Nabi akan baca dua surah ini. Dua surah ni, surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Jadi itulah yang kita buat pada hari ini, kita baca surah Sajadah dan surah Al-Insan. Kalau tak baca macam mana? Tak baca tak ada masalah, tapi tak dapatlah ikut sunnah Nabi tuan-tuan sekalian. Tak ada masalah kalau tak imam tak ingat, buat macam mana? Mari dak ingat. Semalam ulang dah, panjang ulang. Dak ingat juga bagi surah Sajadah. Ni tuan-tuan sekalian. Tak apa. Tapi kalau boleh, bacalah surah Sajadah. Kenapa? Dapat kelebihan yang mana Nabi baca subuh pada hari Jumaat tuan-tuan sekalian. Dan yang kedua surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Jadi dalam surah As-Sajdah ni Nabi sujud sejadah lah pada ayat yang ke-15. Dan dalam hadis sebut, bila Nabi sujud, para sahabat pun ikut sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kelebihan ataupun surah Sajadah ini, Nabi membacanya ketika hendak tidur. Nabi baca ketika hendak tidur. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi bi yadihi al-mulk, rawahu Ahmad. Jadi Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tidur sehinggalah baginda membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Jadi tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara Nabi tidur.
Kan, cara Nabi tidur macam mana? Yang pertama, tuan-tuan sekalian, cara Nabi tidur, dalam hadis Syama'il kata, wada'u kaffahul yumna tahta khaddihi. Nabi letakkan tangan Nabi SAW ni bawah pipi Nabi ni. Dan Nabi tidur dalam keadaan mengiring. Kan, kita tidur, mana ngiring belah kanan, Nabi letakkan tangan kanan Nabi ni kafah, dia panggil apa, tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni letak di bawah ni khaddihi, pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun baca qini azabak yauma tub'atsu ibadak. Peliharalah kami daripada azab kamu ya Allah pada hari kebangkitan hamba-hambamu. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, bila kita nak tidur ni macam ibarat lepas kita bangun nanti macam kita dibangkitkan daripada kubur masing-masing nanti. Juga sebab mati ni, sebab tidur ni macam mati juga. Tidur ni macam mati. Dipanggil apa? An-naum akhul maut. Tidur ni saudara dengan adik-beradik mati. Jadi itulah Nabi SAW berdoa pada Allah. Jadi kita tuan-tuan sekalian, sebelum tidur baca doa lah dulu. Baca doa dulu. Bismikallahumma ahya wa amut, baca doa sebelum tidur. Jadi Nabi SAW dalam kita panggil apa tuan-tuan sekalian, dalam hadis sebut bukan surah As-Sajdah dan Al-Mulk saja Nabi baca. Nabi baca surah yang lain juga. Antaranya Nabi baca surah 3 kul. Nabi baca 3 kul sebelum Nabi tidur tuan-tuan sekalian. Nabi ambil tangan Nabi SAW buat macam ni. Nabi pun baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca habis kena Nabi tiup. Janganlah kuat sangat. Nabi tiup lembut je tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi sapukan ke seluruh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat gitulah sebelum tidur. Jadi tuan-tuan sekalian, antaranya 3 kul. Dan tidur ni seelok-eloknya tuan-tuan sekalian dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan berwuduk. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi istimewa. Walaupun Nabi tidur tuan-tuan sekalian, Nabi bangun, Nabi tak ambil wuduk, Nabi terus sembahyang. Ini keistimewaan untuk Nabi saja. Sebab Nabi ni dia tidak tidur tanamu aini, mata Nabi tidur tapi hati Nabi tak tidur. La yanamu qalbi. Hati Nabi tak tidur tuan-tuan sekalian. Kalau kita hati dengan ni tidur belakang kita ni. Balik awal tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itulah kita sebelum kita tidur bacalah 3 kul paling-paling kurang. Ada juga ayat-ayat yang Nabi baca. Antaranya tuan-tuan sekalian, Nabi baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Ada juga baca surah Ayatul Kursi, baca ayat kursi. Banyak kelebihan ayat kursi ni. Nabi baca khawatim surah Al-Baqarah. Ayat yang terakhir surah Baqarah tu. 3 ayat kita baca penghujung surah Baqarah tu tuan-tuan sekalian. Sebagian ulama kata apa? Baca ayat penghujung tu cukup dah qiyamul lail. Maknanya dia punya besar pahala dia, cukup untuk qiyamul lail dah tuan-tuan sekalian. Bayang kalau bangun qiyamul lail pula banyak pahala dia. Sebagai ulama kata besar pahala dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi baca surah Al-Kafirun ada juga. Surah Al-Kafirun. Jadi bacalah surah Al-Kafirun sekali. Tambah lagi 4 kul baca surah. Kemudian Nabi baca surah Al-Isra. Al-Isra dengan Az-Zumar. Nabi baca sebelum tidur. Ada juga Nabi baca surah Ad-Dukhan. Surah Asad. Yang mana orang yang baca surah Ad-Dukhan ini pada waktu malam tuan-tuan sekalian, 70,000 malaikat akan mohon ampun untuk dia. Bacalah surah Dukhan. Baca sebelum kita tidur, baca surah Dukhan, Hamim, baca surah tu. Yang mana surah tu tadi 70,000 malaikat akan memohon ampun untuk kita. Ni ramai tu malaikat. Antara lain surah Al-Waqiah, tuan-tuan boleh baca juga. Surah Waqiah ni siapa dia baca, dia tidak akan ditimpa dengan kefakiran. Mana apa kalau orang nak murah rezeki, bacalah tiap-tiap malam surah Waqiah tuan-tuan sekalian. Antara amalan yang boleh kita buat. Yang ke-9 antaranya Nabi baca surah Al-Musabbahat. Surah yang ada tasbih, antaranya surah Al-Hadid, surah Al-Jum'ah, surah Al-Hashr, surah At-Taghabun dan surah As-Saff. Surah ni dia ada depan-depan tu sabbaha lillah, yusabbihu lillah. Yang mana sabbaha, yusabbihu, sabbih. Semua ni tuan-tuan sekalian nak bagi tahu fa'il madhi, fa'il mudhara',
fa'il amr. Dulu, kini, selama-lamanya, sekarang tuan-tuan sekalian, kena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca surah-surah tu. Kenapa? Ada satu ayat dalam surah-surah itu, satu ayat dia lebih baik, lebih afdal daripada 1,000 ayat. Ini Nabi baca sebelum Nabi tidur. Dan antara yang lain, Nabi baca surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk, tuan-tuan sekalian. Surah yang kita nak bincang ini. Ini jadi bila kita tidur, tuan-tuan sekalian, nak tidur, maknanya apa? Kita tidur tu dalam keadaan kita berdoa pada Allah dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Barulah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ni sebelum tidur wasabi, tuan-tuan sekalian. Wasabi dulu. Tahu wasabi makcik? Dia lebih kurang dengan adabi lah. Ni wasak tu. Allah dok wasak dulu. Wasak ni balah Facebook, Allahu Rabbi. Sebelum tidur tu Nabi suruh berzikir. Suruh baca Quran. Kita dah main wasak. Main wasak pula ada 100 grup. 100 grup nak reply belakang ni. Tu dia. Bagai, esok bagai. Okey. Ni dia tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bimbang, kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita reply apa, Facebook dan sebagainya. Kadang-kadang kita mesej dengan tok lelaki orang. Kadang-kadang kita mesej dengan orang lain, dengan perempuan lain yang bukan yang mana kadang-kadang kita reply tu tuan-tuan sekalian, seolah-olah kita masuk orang lain dalam rumah kita. Orang puan lain dalam rumah kita contoh. Kadang-kadang kita tak balas mesej, tu orang bini orang, tu orang perempuan lain. Kita tak mesej ke dia, bini tu sebelah ni. Kita tak mesej. Esok insya-Allah. Insya-Allah berkat. Tu kita tak mesej. Bagus sangat kita ni. Dengan bini tak mau mesej tuan-tuan sekalian. Ini bahaya zaman kita hari ni. Dok wasabi semua tuan-tuan sekalian. Siapa nak makan nasi pun WhatsApp dengan tok lelaki. Bang, makan nasi bang. Sebelah tu WhatsApp juga. Ni dunia kita tuan-tuan. Nak kiamat. Ni belum kiamat lagi. Mana apa? Ni dahsyat dah tuan-tuan sekalian. Dajjal tak bagi lagi ni. Mari WhatsApp saja berpenak dah tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Sebab itulah kita ni tuan-tuan sekalian, jangan sangat mana kita kena perbanyakkan bercakap. Berkomunikasilah dengan ahli keluarga kita. Bimbang zaman hari ni WhatsApp, tuan-tuan, WhatsApp itulah jadi wasabi belaka tuan-tuan sekalian. Bimbang. Dan kemudian yang ketiga tuan-tuan sekalian, diampunkan dosa dan diangkat darjat. An Khalid ibn Ma'dan qala iqra'ul munjiyah wa hiya alif lam mim tanzil fa innahu balagani anna rajulan kana yaqra'uha ma yaqra'u shay'an ghayraha wa kana kathiral khataya fanasharat janahaha alayhi وقالت رب اغفر له فإنه كاد يكثر قراءتي فشفعها الرب فيه وقال اكتبوا له بكل خطيئة حسنات وارفعوا له درجة رواه الدارمي. Daripada Khalid ibn Ma'dan katanya, bacalah al-munjiyah. Munjiyah ni apa? Yang menyelamatkan. Munjiyah yang menyelamatkan, iaitu surah Sajadah. Jadi nama lain dia, nama dia al-munjiyah. Kenapa? Sesungguhnya telah sampai kepada aku khabar bahawa ada seorang lelaki yang sentiasa membaca surah As-Sajdah. Baca semua Sajadah. Baca semua. Beliau tidak membaca surah selainnya. Baca semua surah Sajadah. Waktu dia ingat tuan-tuan sekalian. Dan beliau adalah seorang yang banyak dosa. Dosa banyak dengan Allah Ta'ala. Tapi dia ingat surah Sajadah. Dia baca je surah Sajadah. Maka surah Sajadah tuan-tuan sekalian menghamparkan sayapnya ke atas lelaki tersebut. Surah Sajadah tadi hamparkan sayap dia ke atas lelaki tersebut sambil berkata, Ya Allah, ampunkanlah dosa dia, Ya Allah. Ampunkanlah dosa dia, Ya Allah, kerana dia banyak membaca aku. Ini dia. Quran bagi syafaat. Lantak Allah Ta'ala terima syafaat Sajadah baru. Baru surah Sajadah tuan-tuan sekalian. Kalau baca hak lain lagi, banyak lagi. Lantak Allah Ta'ala terima syafaat As-Sajadah dan berkata, tulislah untuknya bagi setiap satu kesalahan dengan satu kebaikan pengampunan dosa dan angkatkan satu darjat untuknya. Dapat diampunkan dosa oleh Allah dan dapat juga naik darjat tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya baguslah kalau kita boleh hafal surah Sajadah ni tuan-tuan sekalian, jadikan amalan kita. Sebab kita ni tuan-tuan sekalian banyak buat dosa dengan Allah Ta'ala. Maka di antara syafaat yang kita nak, antaranya syafaat Quran. Waktu Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, Nabi kata. Li ashabihi. Bacalah Quran, Nabi kata. Kerana Quran yang akan datang pada hari kiamat nanti sebagai memberi syafaat kepada orang yang membaca dia. Surah Sajadah backup kita.
Surah Al-Mulk backup kita. Pasal apa? Kita dak baca sokma di atas dunia, tuan-tuan sekalian. Yang keempat, kelebihan dia mendapat balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala asy-syaitan yabki yaqulu ya waili umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu faliyan nar, rawahu Muslim. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak-anak Adam baca surah Sajadah lalu dia sujud, maka syaitan akan mengasingkan diri daripadanya. Syaitan akan lari jauh sambil syaitan menangis, tuan-tuan sekalian, dan syaitan ni gerang, kata apa? Alangkah celakanya aku. Alangkah celakanya aku. Diperintahkan anak Adam supaya sujud, lalu dia sujud, maka balasannya syurga. Maka sedangkan aku, dia kata, diperintahkan sujud lalu aku engkar, maka balasan bagiku adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan sekalian, yang mana dalam Al-Quran ini ada 14 ataupun 15 ayat sejadah dalam Quran, tuan-tuan sekalian. Bukan surah sejadah saja, ada surah Al-A'raf, surah An-Naml dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita semayang sebagai contoh, bila kita semayang sebagai contoh hari Jumaat dan hari-hari yang lain, bila kita jumpa dengan ayat-ayat sejadah ni, tuan-tuan sekalian, mana apa ikut hukum ulama sebut hukumnya sunat muakkad. Yang mana kita sunat untuk sujud, sujud apa ni, sujud sejadah tadi. Bila kita semayang, contoh kita baca apa, surah Al-Alaq contohnya, wasjud waqtarib. Tok imam boleh sujud, dia bangun balik baca surah lain pula, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Yang mana benda ni berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, satu hari di tengah khutbah, tengah-tengah khutbah dia baca surah An-Nahl. Lalu bila sampai surah ayat-ayat yang sejadah ni, tuan-tuan sekalian, lalu Sayyidina Umar pun sujud. Tengah-tengah khutbah tu sujud. Ni jangan-jangan lagi tok imam buat gini, teruk sekali, gelepah lain. Kena ke bawah lah. Hari ni nak sujud sejadah ni, kena ke bawah dalam atas mimbar lagi. Jadi kalau ada ruang, tuan-tuan sekalian, macam ruang ni ada ruang juga, boleh sujud sejadah. Mana turun sekejap, sujud sejadah, naik sebelah, khutbah sebelah, boleh buat, tak ada masalah. Jadi Umar buat, tuan-tuan sekalian, dan orang ramai pun ikut Umar untuk sujud sejadah. Jadi sebab apa sunat? Sebab pernah satu hari Sayyidina Zaid ibn Sabit radhiyallahu taala anhu, dia baca surah An-Najm, dibaca apa ni di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ayat sejadah, maka Nabi tak sujud. Bahkan apa ni, Zaid pun lagi dah tak sujud, dia tengok Nabi tak sujud, dia pun tak sujud, menunjukkan bukan wajib sujud, tuan-tuan sekalian, tapi sunat untuk kita sujud, kerana ada hadis-hadis yang lain lagi bila kita sujud. Jadi tuan-tuan sekalian, itu dalam keadaan solat. Kalau keadaan luar solat, kita baca tengah ngaji Quran, belajar Quran kan, baca Quran, tengok-tengok, kita jumpa ni ada ayat sejadah. Dah makcik-makcik tanya, dah ustaz nak kenal mana ayat sejadah ni, bukan reti makna-makna ni. Dalam Quran, tuan-tuan sekalian, dimudahkan kita dah. Mushaf apa ni, Resam Usmani ni, dia ada tanda, kalau tuan-tuan perasan, dia ada tanda garis tu. Perasan tak? Kalau kita jumpa ada tanda garis, belum sujud lagi tu, tu makna dia apa? Standby. 500 meter lagi Masjid Tualang, slow kata dah. Kan? Asal pada Kuala Lembek laju, tuan-tuan sekalian, 500 meter slow sikit. Masa apa? Takut laju. Tu signboard depan tu kalau pasang tu. 500 meter Masjid Tualang. Kita pun slow. Tanda garis tu gitulah. Nak bagi tahu standby, nak sujud ni. Jadi bila mana sampailah ayat sejadah tadi, dia akan ada tanda masjid. Masjid Tualang siapa dah contoh. Dia ada tanda kubah, tuan-tuan sekalian. Mana apa? Sujud lah. Mana suruh sujud dah tu. Jadi dalam Quran, kalau kita jumpa ayat-ayat tu, kita baca-baca, kita pun alih Quran, tuan-tuan sekalian, angkat takbir. Allahu Akbar, kita pun sujud. Sujud macam biasa dah, sujud. Baca apa? Baca dalam ayat sejadah tu lah. Sajada wajhiya alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ingat ke tak ni, tuan-tuan sekalian? Ingat ke tak ni?
Biasa dah kan, ngapa-ngapa belakang ni. Cuba ikut sekali. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Macam nak makan je malam ni. Nak makan hari dia. Apa? Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, itu ayat yang kita baca dalam sujud sejadah ataupun dalam tilawah kita baca. Yang mana sajada wajhiya lilladzi, aku sujud wajah aku ni pada Allah Ta'ala, yang mana khalaqahu, Allah Ta'ala yang ciptakan wajah kita. Allah Ta'ala cipta wajah kita. Wa sawwarahu, Allah Ta'ala yang bentukkan wajah kita ini. Kerana manusia ni tuan-tuan sekalian, banyak-banyak anggota, wajahlah dia paling sayang sekali. Tengoklah, habis ribu-ribu beli produk-produk. Nak suruh comel tuan-tuan sekalian. Kalau nak bedok apa dia bagi? Maskara. Kan? Makcik suka. Nak jaganya wajah kita. Tapi wajah kita tuan-tuan sekalian tak pernah sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bakar api neraka gitu ni. Sebab itulah kena sujud. Baca ayat tadi, Allah Ta'ala jadikan wajah kita, bentukkan kita. Wa syaqqa sam'ahu, Allah Ta'ala lah yang membuka pandangan kita. Ini pendengaran kita, sam'ahu. Kita boleh dengar. Ni banyak kat wajah kita ni. Ada telinga lagi. Wa basarahu, penglihatan kita. Kita boleh tengok, depan kita ni benda baik, benda jahat, kita boleh tengok. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya upaya yang Allah Ta'ala beri pada kita, wa quwwati, dengan kekuatan Allah Ta'ala beri pada kita tuan-tuan sekalian. Ni yang mana kita ni tak ada apa, macam ke patung sebenarnya. Kita tak ada kekuatan, melainkan Allah Ta'ala yang berikan kekuatan pada kita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah. Allah Ta'ala ni sebaik-baik pencipta kejadian, ahsanul khaliqin. Tengok bagaimana cantiknya, indahnya cipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita baca ayat ni dalam sejadah kita ataupun dalam tilawah kita. Kalau tak ingat tuan-tuan sekalian, ustaz tak ingat panjang sangat, boleh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh baca, tak ada masalah. Tapi kalau boleh ingat, hafallah tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita semayang tadi, bila kita baca di luar semayang, tengah-tengah baca Quran, kita boleh sujud tilawah ataupun sujud sejadah tadi. Lepas tu kita lepas sujud kita bangun bagi salam lah. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting khuruj minal khilaf. Ada pun ada khilaf benda tu. Kita nak keluar daripada khilaf, kita bagi salam tuan-tuan sekalian. Ada yang kata tak payah bagi salam, tapi kita bagi salam. Kenapa? Nak keluar daripada khilaf. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kata sujud tadi, macam biasa jugalah kena ada wuduk. Kena ada wuduk. Kena dia sebahagian juga macam semayang juga tadi. Kena ada wuduk, kena tutup aurat, kena ngadap kiblat. Tapi kalau tuan-tuan sekalian, contoh dalam keadaan kita bawa kereta, tengah-tengah bawa kereta, dengar radio baca contohnya, ataupun dengarlah orang baca dalam kereta tadi ayat sejadah, nak sujud, warna ni nak sujud, nak parking tak boleh tuan-tuan sekalian. Jadi padanglah dengan apa? Kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pun tak apa dah. Nak beritahu kita ni bagaimana kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan sampai tahap tu tuan-tuan sekalian. Kalau kita dengar orang baca dalam radio, kadang-kadang orang baca ayat sejadah ni, kita banyak, kalau boleh sujudlah. Kalau tak boleh tuan-tuan sekalian, kita berzikir pada Allah banyak-banyak insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu bagaimana ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Sikit lagi tuan-tuan sekalian, satu hari yang mana Rabi'ah ini dia banyak tolong Nabi, dia khadam Nabi dan dia ahli sufah. Nak cerita bagaimana dia jadi khadam Nabi tuan-tuan sekalian, sampai dia tak cukup tidur. Sebab Nabi ni malah orang ramai nak tolong Nabi, jadi khadam Nabi. Bila Nabi nak ambil semayang, ada orang dah bawa bekas Nabi nak ambil wuduk dan sebagainya. Jadi Rabi'ah ibn Ka'ab ni tuan-tuan sekalian, bila Nabi balik ke rumah dia, dia tunggu depan pintu rumah Nabi. Dia nak balik rumah, takut-takut Nabi panggil. Kan? Jadi tak apalah, dia pun tunggu Nabi kat pintu. Sampai dia tertidur tuan-tuan sekalian. Gitu semua dia buat. Sampailah satu hari Nabi tanya dia, wahai Rabi'ah, tanyalah benapa yang kamu nak, mintalah benapa yang kamu nak. Dia orang miskin, orang susah. Maka tuan-tuan sekalian, Rabi'ah ni dia, walaupun dia budak ketika itu,
Makna apa? Dia tak minta lah rumah besar ke, nak jadi kaya raya ke, tak, tuan-tuan sekalian. Apa yang dia minta dengan Nabi SAW? Dia minta Nabi, ya Rasulullah, as'aluka murafaqaka fil jannah. Ya Rasulullah, aku nak minta menemanimu di syurga. Allahu Rabbi. Nak teman Nabi di syurga, jadi jiran Nabi SAW. Bukan senang, tuan-tuan sekalian. Sebab para anbiya ni maqam dia tinggi. Kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kata fa'inni ala nafsika, tolong aku. Bantu dirimu bikasrati sujud, banyakkan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Betul lah, bila kita banyak sujud, mana kita semayang lah. Kita semayang banyak, sujud lagi, tilawah, sujud syukur, sujud sebagainya, tuan-tuan sekalian, yang mana akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima, tuan-tuan sekalian, umpama bangun malam Lailatul Qadar, An Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa alif lam mim tanzil as-sajdah baina al-maghrib wal isya al-akhirah faka'annama qama Lailatul Qadar. Rawahu Ibnu Mardawayh. Daripada Ibnu Umar katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk dan alif lam mim tanzilu as-sajdah di antara maghrib dan isyak, yang akhir sembahyang isyak dilewatkan, maka seolah-olah dia telah bangun malam Lailatul Qadar. Tapi hadirin tuan-tuan sekalian, dia ada kritikan ramai daripada ulama-ulama hadis. Ada yang kata maudhu' dan sebagainya. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, kelebihan 1, 2, 3, 4 tadi pun cukup dah untuk kita beramal dengan surah As-Sajdah ni, tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni muqaddimah dulu. Boleh baca Muqaddimah dulu, muqaddimah sejam dah. Belum lagi baca surah ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada bulan yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan kelemahan datang daripada Dia sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafarah Rasulullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.